Nama saya Nur Amalin Fatihah binti Muhammad Jafri, nombor matrik 16 TPM 21F 2006. Guys, nama saya Nurul Syazalina binti Rusli, nombor matrik 16 TPM 21F 2070. Hai, nama saya Lalatus Rina Bentum Effendi, nombor kad matrik 16 TPM 21F 2008. Intermittent fasting juga dikenali secara ringkas dengan nama IF. Ia adalah sejenis kaedah diet yang menyusun pemakanan mengikut jadual yang dibilihkan antara waktu makan dan waktu untuk anda berpuasa. Diet lain lebih fokuskan berkenaan apa yang anda makan. Cara diet intermittent fasting pula lebih menentukan mengenai bila anda makan. Melalui kaedah ini, anda hanya akan menikmati makanan pada waktu tertentu sahaja. Selain daripada waktu makan tersebut, anda akan berpuasa. Berpuasa selama beberapa jam setiap hari dan mengurangkan kekerapan waktu makan dapat membantu tubuh anda membakar lemak dengan lebih cepat. Di sini terdapat beberapa kaedah jadual bagi intermittent fasting, iaitu jadual IF 16:8, jadual IF 5:2, jadual IF Eat Stop Eat, jadual IF Alternate Day Fasting, dan jadual If Warrior Diet. Jom saya terangkan satu persatu. Apa itu jadual IF 16:8? Dalam kaedah ini, anda akan berpuasa selama 16 jam dan tempoh untuk makan selama 8 jam. Kaedah ini juga dipanggil protokol Linkins yang dipopularkan oleh Martin Berhine yang merupakan seorang jurulatih kecergasan. Kaedah ini boleh dilakukan dengan berhenti makan pada pukul 8 malam dan makan semula pada jam 12:30 hari berikutnya. Ia mudah dilakukan kerana melibatkan masa tidur dan kebanyakan orang yang jarang sarapan juga boleh memanfaatkan kaedah ini. Tempoh masa juga adalah fleksibel dan boleh disesuaikan mengikut jadual perspektif anda. Jika anda memang jenis yang suka sarapan, maka anda boleh berhenti makan pada jam 3 petang dan makan semula dengan sarapan pada 7 pagi hari keesokannya. Yang penting adalah tempoh berpuasa selama 16 jam dan ruang untuk makan selama 8 jam bagi mencetuskan suis metabolik dalam badan. Seterusnya jadual IF 5:2. Kaedah ini melibatkan 5 hari untuk anda makan seperti biasa dan melihatkan hari berpuasa kepada 2 hari. Ia juga dikenali sebagai fast diet yang dipopularkan oleh Michelle Mosley, seorang wartawan British. Sebagai contoh, anda akan makan seperti biasa pada 5 hari dan berpuasa, atau berdasarkan kaedah ini, makan sebanyak 500 hingga 600 kalori sehari yang dibahagikan kepada 2 kali makan. Anda boleh memilih hari yang tidak sibuk ataupun boleh juga amalkan berpuasa sunat hari Isnin dan Khamis setiap minggu jika mahu. Yang ketiga, jadual IF Eat Stop Eat. Kaedah ini dipopularkan oleh jurulatih kecergasan Brad Pilon. Ia dilakukan dengan makan seperti biasa pada hari Ahad, berpuasa dari malam Ahad hingga sepanjang hari Isnin dan makan semula dari sarapan hari Selasa, kemudian ulang semula. Puasa dengan tidak makan tetapi masih lagi mengambil air secukupnya. Kaedah ini tidak sesuai dengan individu yang baru nak berjinak-jinak dengan puasa berkala kerana mungkin 24 jam itu adalah tempoh masa yang lama bagi kebanyakan orang. Namun, ia boleh dilakukan secara perlahan-lahan. Kaedah ini pun boleh diadaptasi dengan puasa sunat sebenarnya. Yang penting bersahur dan berbuka dengan air secukupnya sepanjang tempoh 24 jam berpuasa tersebut. Yang keempat, jadual IF Alternate Day Fasting. Kaedah ini melibatkan anda untuk berpuasa secara berselang-seli dengan makan seperti biasa. Sebagai contoh, makan hari Isnin, puasa hari Selasa, makan semula hari Rabu. Ia juga melibatkan 24 jam dan lebih kerap berbanding kaedah Eat Stop Eat tadi. Juga bukan
kaedah yang sesuai jika mahu bermula. Ia boleh disesuaikan dengan puasa sunat hari Isnin dan Khamis jika mahu. Yang penting, ketika hari tidak berpuasa, anda pastikan makanan yang dimakan adalah bernutrisi dan tidak berasaskan karbohidrat, ringkas dan gula. Jadual yang kelima ialah jadual IF Warrior Diet. Kaedah ini mengaplikasikan pemakanan yang sihat dengan fokus pada pengambilan makanan berasaskan sayuran dan buah-buahan yang tidak diproses dan berkalori rendah. Kemudian, makan satu hidangan malam setiap hari. Ia bermakna anda hanya makan satu hidangan setiap hari tetapi masih lagi makan sayuran atau buah dalam kalori yang rendah. 5 kerukan intermittent fasting yang patut anda ambil tahu. Yang pertama ialah rasa yang lapar keterlaluan. Oleh ini, ramai orang yang melakukan puasa separuh atau intermittent fasting terutamanya mereka yang baru sahaja mencuba kaedah ini akan merasa lapar yang amat sangat atau lapar yang keterlaluan walaupun mereka hanya melakukan kaedah intermittent fasting dalam tempoh masa yang singkat sahaja. Contohnya 8 atau 12 jam tanpa makan dan hanya boleh minum air kosong sahaja. Rasa lapar yang keterlaluan ini boleh terjadi sekiranya makanan terakhir yang diambil sebelum memulakan diet IF adalah makanan yang tinggi dan kandungan gula, dan bila memulakan puasa, individu tersebut akan mengalami sugar withdrawal. Maka keadaan ini yang akan menyebabkan terlampau-lampau dan mudah letih. Kedua, kekurangan tenaga dan keletihan yang melampau. Orang yang melakukan intermittent fasting sebahagiannya akan merasa kurang bertenaga dan keletihan melampau sepanjang mereka berpuasa. Hal ini terjadi disebabkan oleh kurangnya pengambilan makanan yang berzat ketika senggang masa mereka berbuka atau dibenarkan mengambil makanan. Ada dari kalangan pengamal intermittent fasting, terutamanya mereka yang baru bermula, akan berasa teruja atau tersangat lapar ketika masa berbuka, menyebabkan mereka lebih suka atau gemar mengambil makanan segera yang mudah dan cepat bagi mengalas perut mereka. Situasi ini sebeginilah yang akan menyebabkan mereka kekurangan zat makanan yang boleh menjadikan mereka berasa kurang bertenaga dan keletihan yang melampau. Ketiga, sakit kepala yang teruk dan sesak nafas. Keburukan yang ketiga ini kerap juga berlaku kepada mereka yang melakukan diet intermittent fasting. Ia boleh berlaku terutamanya pada fasa awal mereka yang melakukan IF ini. Apabila seseorang itu berpuasa IF, paras glukosa dan badan boleh turun secara mendadak. Gula yang sangat diperlukan oleh otak sebagai sumber tenaga untuk berfungsi seperti biasa. Seterusnya, keempat, berlakunya perubahan emosi iaitu moody. Orang yang melakukan diet intermittent fasting juga sering berhadapan dengan masalah emosi yang tidak stabil disebabkan perubahan emosi yang berlaku disebabkan mungkin yang ada tidak makan terlalu lama akan menyebabkan seseorang itu mudah nak merasa marah, geram dan bercampur bau dengan keletihan. Bahkan kadang-kadang sampai rasa nak menangis juga. Perubahan emosi sebegini sememangnya boleh berlaku kepada pengamal diet intermittent fasting sekiranya ia tidak dapat diaturkan dengan baik. Yang kelima, badan akan mudah dehidrasi.
Seterusnya, mereka yang berdiet puasa separuh ini akan mudah dehidrasi. Ini adalah kerana apabila mereka berpuasa daripada memakan sebarang jenis makanan, mereka kadang-kala terlupa juga untuk minum air kosong yang tidak cukup. Siapa yang tidak dinasihatkan melakukan intermittent fasting? Jika anda mempunyai sebarang penyakit kronik ataupun penyakit istimewa dan mempunyai badan yang sihat, intermittent fasting sepatutnya adalah selamat bagi anda yang sihat. Jika anda mengidap diabetes atau darah tinggi, dapatkan senasihat doktor anda untuk menerangkan jadual pengambilan ubat dan dos, terutamanya jika anda menggunakan insulin. Kerana itu, golongan sasaran yang saya sarankan untuk melakukan IF ini adalah mereka yang sihat dan berumur 30 hingga 40 tahun bagi mengelakkan obesiti dan penyakit kronik. Kanak-kanak tidak dinasihatkan untuk lakukan IF ini. Begitu juga dengan wanita yang mengandung dan baru sahaja menyusukan anak. Kesimpulannya, jika anda tidak pasti, pastikan anda berjumpa dengan doktor anda dahulu untuk lakukan saringan kesihatan dan dapatkan nasihat mereka terlebih dahulu. Bagaimana cara buat diet intermittent fasting yang betul dan berkesan? Mari kita lihat. Cara buat diet IF yang betul, yang pertama, ambil tahu dan baca dulu info berkenaan puasa IF ni. Bila dah baca, baru senang dan semangat nak buat. Okey, yang kedua, set niat yang betul. Macam Lela buat untuk ikhtiar sihat, jaga makan dan minum. Boleh juga niat nak target untuk kurus, tapi jangan terlalu fokus pada penurunan berat badan. Dulu fokus pada betulkan pemakanan dulu. Yang ketiga, buat ikut selesa masing-masing. Antara corak atau masa IF yang biasa ramai buat ialah 12 jam puasa, 12 jam makan. 14 jam puasa, 10 jam makan. 16 jam puasa, 8 jam makan. 18 jam puasa, 6 jam makan. 20 jam puasa, 4 jam makan. Banyak jenis kan? Boleh ikut kemampuan sendiri. Bagi yang baru mula, cuba buat yang asas dulu, 12-12. Dah okey rasa, baru tambah lagi masa puasa IF tu. Yang keempat, rajin minum air mineral ataupun air kosong. Ni kunci utama IF, mesti rajin minum air kosong. Air kosong bila-bila masa boleh minum. Terutama masa IF bila sentiasa atau kerap minum air kosong banyak membantu mengawal rasa lapar. Yang kelima, kurangkan hidangan makanan atau waktu makan. Maksudnya biasa kita makan banyak kali, tapi bila buat IF jadi makin kurang. Betul? Contoh cara Lela buat IF, pagi sarapan atau minum protein shake boleh bantu kita kenyang lebih lama tau, sampai ke pagi esok. Tengah hari pula makan lauk macam biasa je. Petang sebelum IF, Lela makan dulu atau minum protein shake. Malam, ni kan Lela dah skip sebab dah mula puasa IF. Yang keenam, download aplikasi IF. Ni penting membantu kita mengira berapa jam dan hari puasa. Boleh guna mana-mana aplikasi. Lela guna aplikasi dua ni je, Fasty and fasting tracking. Yang ketujuh, pantang makan. Maksudnya, elak makan makanan yang tinggi gula dan manis. Makanan segera, aiskrim dan coklat, semua itu boleh buatkan paras insulin meningkat dan mengganggu proses puasa IF. Yang ke-8, ambil tambahan suplemen untuk bantu intermittent fasting yang lebih baik dan lebih tahan lama. Okey, yang terakhir, 9, cari grup atau kawan buat IF sama-sama. Ini penting supaya ada rasa semangat dan konsisten nak buat IF tu nanti. Ada banyak kelebihan IF.
Banyak kajian-kajian sains yang menyokong kaedah pemakanan ini. Okey, Lela nak kongsikan 6 kebaikan IF. Yang pertama, memproses nutrien secara berkesan. Yang kedua pula, otak lebih cekap dan tepat. Yang ketiga, meningkatkan sistem pertahanan badan. Yang keempat, anti penuaan. Itu awet muda lah. Yang kelima, mengurangkan risiko kencing manis. Yang terakhir sekali, pembakaran lemak efektif. Kita boleh kurus bersama, okey?